Kemuliaan yang Allah bagi kepada penghafal Al-Quran Sayyidina Muhammad ialah di akhirat esok mereka akan masuk syurga dengan cara yang begitu dimuliakan Tuhan. Allah kata kepada orang yang hafal Quran, Iqra' warqi, hang baca, hang naik. Maksudnya orang yang hafal Quran dia akan masuk syurga macam naik lift. Sayyidina Muhammad. Al-Fadhilatul Muslimatis Sabul Fadilah Tuan Haji Ali Abu Bakar selaku Penau Madrasah Ibn Talib, Fadil Ustaz Rabbani Mursi Madrasah, Sabul Fadilah Tuan Mudir Ustaz Muhammad Hamid, seluruh pimpinan madrasah, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan rahmat dan berkat ini, bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengangkat rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu dan bermajlis di dalam majlis yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan maknanya ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memperingati hari lahir Rasulullah SAW ialah merupakan satu kewajipan kepada umat. Kerana memperingati hari lahir Rasulullah SAW ialah sebagai tanda kita mengenang jasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita menyambut hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyebut kebaikan jasa-jasa yang telah ditabur oleh baginda kepada kita sebagai umatnya. Ataupun dalam bahasa yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyambut hari lahir Rasulullah ialah tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada orang, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maka pada hari ini, sebagai umatnya Rasulullah, kita menyambut hari lahir Nabi ialah kerana kita nak berterima kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan yang paling berjasa melebihi jasa Nabi kita kepada kita. Sebab tidak ada orang yang diutuskan untuk membawa agama melainkan insan itu ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dibanding dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak, tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat iman dan Islam. Maka pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menyambut hari lahir Nabi ialah kerana kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita pada hari ini. Tanpa pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin mengalir dalam darah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana mungkin lahir dan timbul dalam diri kita perasaan-perasaan yang halus terhadap agama kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mana mungkin akan wujud dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seandainya tidak diutuskan Nabi kepada kita semua. Maka diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan rahmat kepada umat ini.
diutuskan Nabi SAW kepada kita ialah tanda betapa Allah kasih pada kita semua. Bahkan Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul ialah sebagai tanda kasih sayang teragung Allah kepada hamba-hambanya. Kerana di hadapan kita ada dua kehidupan yang kekal, kehidupan di dalam syurga ataupun kehidupan di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kehidupan di dunia ialah jambatan pada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang tak mungkin dapat diketahui dan dipahami dengan akal yang Tuhan bekalkan di dalam diri kita. Kehidupan di akhirat hanya dapat diketahui dengan diutuskan seorang Rasul kepada kita. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akal, sekalipun dia mulia, sekalipun dia makhluk termulia, tapi akal ada sempadan dan sakat untuk dia menjangkau. Kerana alam akhirat adalah alam ghaib yang tak dapat diketahui melainkan dengan pemberitahuan seorang Rasul kepada kita. Maka Nabi SAW Sayyidina Muhammad diutuskan untuk memberitahu bahawa di hadapan kita ada sebuah kehidupan yang kekal. Kehidupan itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada bahagia dan ada derita. Bahagianya ialah syurga, deritanya ialah neraka. Maka Nabi SAW diutuskan untuk menyelamatkan kita semua daripada bahaya neraka. Diutuskan Nabi SAW untuk membahagiakan kita dengan kehidupan di dalam syurga. Alhamdulillah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dengan diutuskan Nabi SAW 1400 tahun dulu, maka lahirlah umatnya di seluruh alam dan di serata dunia. Dan Nabi SAW itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia buktikan dengan wujudnya, ialah wujudnya iman dan Islam di dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syariat Muhammad SAW adalah syariat yang paling indah sekali, syariat yang paling tepat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syariat yang paling betul sekali, bahkan syariat pelengkap kepada semua syariat-syariat yang terdahulu. Maka agama yang sedang kita anuti ini ialah agama yang paling sempurna dan paling lengkap. Sehingga kan turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sebut pada hari ini, aku telah sempurnakan kepada kamu Al-yawma akmaltu dinakum, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, iaitu pada hari Hajjatul Wada', Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku. Dan pada hari ini, wa raditu lakumul Islam madina, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan aku redha Islam menjadi agama kamu, aku redha Islam menjadi din kamu. Dalam ayat yang lain Allah sebut, inna dina indallahi Islam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Di sana Allah sebut, wa man yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu, siapa yang cari selain Islam sebagai agama, maka falan yuqbala minhu, maka pencariannya itu tidak akan diterima
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita ialah din. Agama kita ialah din. Allahumma salli ala sayyidina. Apa makna din? Din maknanya ialah cara hidup. Din maknanya ialah cara hidup. Maka tidak ada cara hidup yang diterima oleh Allah melainkan cara hidup Islam. Wa man yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mencari selain Islam sebagai cara hidup, maka ia tidak akan diterima oleh Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya cara hidup di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Islam ini yang merupakan cara hidup dah pun lengkap. Seperti mana Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, al-yawma, pada hari ini, hari terakhir Nabi menunaikan haji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, din kamu, yaitu selama 23 tahun Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Nabi telah ajar kepada kita bagaimana cara hidup beragama seperti mana yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam mengajar manusia daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Islam mengajar manusia bangkit tidur macam mana, menjalani kehidupan macam mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan nak tidur balik macam mana, bahkan tidur itu kena macam mana. Macam mana kita tahu mempraktikkan Islam dan agama? Kita tahu mempraktikkan Islam dan agama macam mana cara Nabi hidup. Maka cara Nabi hidup itu mesti ditiru, mesti diikut oleh kita semua. Maka kita semua tak boleh hidup dengan cara yang bukan cara hidup Islam. Maka penting Islam ini dihayati. Sehingga doa yang kita baca wajib dalam sembahyang ialah ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maknanya, wahai Tuhan kami, tunjukkan kami jalan Islam. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tunjukkan kepada kita jalan Islam, kita takkan mampu untuk menjalani jalan Islam. Maknanya kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bimbingan, pedoman, petunjuk bagaimana nak hidup sebagai seorang Islam sepanjang kehidupan kita. Karena di sana, di akhirat sana, ada satu kehidupan yang semua kita kena tempuh, iaitu perjalanan di atas sirat, menyeberang titian sirat yang mengambil masa selama 3,000 tahun. Titian sirat ni dia menaik 1,000 tahun, mendatar 1,000 tahun dan menurun 1,000 tahun. Kehidupannya sangat panjang. Kehidupan di dunia ni pendek sangat. Maka sebab itu dunia dipanggil dengan dunia. Dunia mana apa? Ad-dunia maknanya ialah ad-dunu. Apa dia mana ad-dunu? Ad-dunia mana ad-dunu? Ad-dunu maknanya hampir, sebentar. Orang kadang kata sat. Dibanding dengan 3,000 tahun hidup di sirat, menyeberang sirat, naik 1,000 tahun, mendatar 1,000 tahun, menurun 1,000 tahun. Orang yang hidup atas muka dunia menjalani jalan siratal mustaqim, maka selamatlah sampai di hujung titian sirat. Maka hidup atas muka dunia yang tak hidup dengan cara Islam, maka dalam perjalanan meniti sirat dia akan terjunang ke dalam neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Maka siapa yang bagi pedoman pada kita untuk hidup pada seorang Islam ni? Rasulullah. Nabi lah yang ajar kita bagaimana nak hidup selamat di akhirat. Selamat hidup di akhirat adalah dengan sebab selamat hidup di dunia menjalani jalan agama. Maka agama sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama ni dia ada hukum dia. Ada wajib, dia ada sunat, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada harus. Apa wajib buat? Apa sunat buat? Apa haram buat? Apa makruh buat? Apa harus buat? Hukum-hukum ini ialah hukum hidup di atas muka dunia. Penting menjalani hukum-hukum ni untuk selamat dalam kehidupan selepas daripada hidup di dunia. Maka Nabi SAW tinggalkan pada kita dua perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat sebagaimana kamu berpegang dengan dua perkara ni, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kita baca bukan setakat kita nak dapat pahala, tapi Al-Quran kita baca sebab kita nak dapat petunjuk. Sebab itu dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun ada penceritaan, sekalipun dalam Quran ada surah cerita, suratul Qasas, tapi cerita-cerita dalam Al-Quran bukan pendetailan. Di mana tempat Nabi Allah Musa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir? Dalam Quran tak cerita. Di mana tempat Nabi Allah Nuh buat kapal? Tak ada cerita. Di mana tempat duduknya Zulkarnain? Tak tahu. Dalam Quran tak diceritakan secara detail tempat tu di mana, zaman apa. Tak. Pasal apa? Sebab Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran ialah kitab pedoman. Maka subhanallah, Sayyidina Muhammad di hadapan kita ialah anak-anak yang bakal menjadi benteng untuk umat Islam. Sayyidina Muhammad. Umat Islam ialah umat pilihan. Siapa saja dia umat Islam. Umat Islam ni dia tak dikhususkan dengan mana-mana bangsa. Umat Islam ialah siapa yang beragama dengan agama Islam, maka dia umat Islam. Bagaimana sekalipun warna kulit, tinggal di manapun tempat tinggal, kalau dia beragama dengan agama Islam, maka dia umat Islam. Maka umat ini umat yang terbaik. Maka Allah sebut, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kerja kamu menyuruh orang buat baik, melarang orang buat jahat, dan kamu beriman dengan Allah. Tuan-tuan, saudara-saudara Muhammad, maka umat Islam yang Allah kata kamu ialah sebaik-baik umat, dia ada ciri-ciri sebaik-baik umat. Yang pertama, suruh orang buat baik. Yang kedua, larang orang buat jahat. Yang ketiga, beriman dengan Allah. Kalau kita kata kita orang Islam, tengok benda mungkar kita tak larang, benda baik kita tak suruh, sekalipun kita beriman, kita masih belum mencukupi. Kita masih belum mencukupkan syarat untuk menjadi umat terbaik. Umat terbaik ialah umat yang mengajak orang kepada baik, melarang orang daripada mengerjakan yang tak baik. Ini umat terbaik. Ini umat Islam. Umat Islam ialah umat contoh. Hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk dalam zaman umat Muhammad sedang rosak.
Maka orang yang cuba menghidupkan Islam di tengah-tengah umat yang sedang rosak ini, yang umat yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Macam mana Nabi bangga di celah-celah kerosakan umat Muhammad SAW ini? Bagaimana Nabi bangga dengan kita? Dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sayyidina Muhammad. Seperti Nabi sebut, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku, maka dia mendapat 100 pahala mati syahid. Tuan-tuan, bayangkan pendapatan yang dimiliki oleh mudir-mudir dan pengasas-pengasas tahfiz. Zaman Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman yang para sahabat mereka menghafaz Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, contoh dalam peperangan yang berlaku di antara Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat menentang Nabi palsu yang bernama Musallamatul Kadzab. Musallamatul Kadzab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi palsu. Dan lepas Nabi wafat juga berlaku peristiwa riddah, peristiwa pakat murtad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situasi yang ada pada saat itu sangat mengancam Islam. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, maka terdengar di seluruh negara Islam, di sana murtad, sana murtad, sana murtad. Dengar di sana, orang Islam dah membuat satu pengumuman, kami tak akan keluarkan zakat. Dengar pula di pelusuk sana, muncul Nabi palsu nama Musallamatul Kadzab. Negara Islam dalam keadaan diambang fitnah. Nabi SAW pula, sesaat sebelum Nabi nak wafat, Nabi mengutuskan tentera ke Rum. Rum ialah Amerika pada hari ini, satu kuasa besar dunia. Dan Nabi SAW telah melantik seorang pemuda yang baru umur 17 tahun untuk memimpin tentera tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentera itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang baru umur 17 tahun. Sedangkan di bawahnya anak-anak buah ataupun tentera-tentera Islam ialah mereka-mereka yang lebih tua daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka pilah tentera ni dalam perjalanan nak sampai tempat perang, tengah-tengah jalan mereka dengar perkhabaran Nabi kita dah wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tentera ni berhenti tengah jalan. Pasal apa mereka berhenti? Sebab mereka alert dan faham konsep kepimpinan dalam Islam ataupun politik. Sallallahu Muhammad. Bila kepimpinan Rasulullah SAW berakhir dengan Nabi kita wafat, mereka faham bahawasanya akan ada kepimpinan baru. Mereka tunggu. Maka yang dilantik selepas Nabi wafat ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia panggil kesedaran politik orang Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, perkara pertama yang Sayyidina Abu Bakar buat selepas diangkat sebagai khalifah ialah meneruskan
penghantaran tentera berperang dengan tentera Rom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan ketika itu tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diprotes oleh sahabat-sahabat yang besar juga. Rasulullah baru wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentera tu kena panggil balik. Islam tak tahu lagi macam mana. Kalau Nabi tahu dah, Nabi hantar pi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keputusan Nabi itu tepat. Tapi ni tak tahu lagi macam mana. Bolehkah menang dengan Rom, tentera besar, kuasa besar dunia? Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ialah kepimpinan yang tepat yang Nabi tunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sebelum wafat, Nabi dah tunjuk Abu Bakar jadi imam pada pagi subuh Nabi wafat. Sekalipun diprotes oleh Sayyidina Aisyah, ayah dia tak boleh jadi imam. Ayah dia kalau sekali jadi imam, dia akan menangis, tak mampu nak baca Fatihah dan surah-surah dalam sembahyang. Tapi Nabi tetap berkeras, Abu Bakar jadi imam. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, para sahabat faham. Yang kena lantik lepas Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sekalipun Nabi tak kata ganti aku Abu Bakar, tak. Nabi mesejkan Abu Bakar jadi imam. Para sahabat dah faham politik sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Abu Bakar memimpin, perkara dunia lebih awal Abu Bakar memimpin. Itu kepahaman politik. Mana politik Islam ni akhirat lebih utama daripada dunia. Sebab politik orang lain, dunia dulu daripada akhirat. Maka tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertegas untuk melangsungkan tentera yang berhenti tengah jalan ini diteruskan untuk bertempur peperangan tentera Rom. Dan orang pun sedang memerhatikan tindakan Sayyidina Abu Bakar ni. Dia pun nak tengok tentera ni menangkah kalahkah perangan Rom sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan tengok tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid menang perang dengan Rom sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila menang, puak-puak anak lawan ni jadi kecut. Weh, Nabi wafat pun tentera tu dihantar oleh Rasulullah, pimpinan anak muda pun menang. Jangan dobak main dengan tentera ni. Akhirnya mereka tak jadi nak menentang kepimpinan Islam. Tu dia panggil tajamnya tindakan Rasulullah SAW dan betulnya tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak kabilah-kabilah yang nak lawan negara Islam, akhirnya tarik diri, tak berani. Lawan Rom pemenang, tambah lawan kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika itu tuan-tuan, maka Sayyidina Abu Bakar dan tegas menghantar tentera berperang dengan Nabi palsu, menghantar tentera berperang dengan orang tak mengeluarkan zakat, menghantar tentera kepada orang yang telah pemurtad. Tuan-tuan, satu pagi perang tu 500 orang hufazul Quran syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, abang kata para sahabat semuanya hufazul Quran. Tuan-tuan bayangkan, sepagi saja 500 syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menimbulkan kebimbangan di hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau macam ni, habis penghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Muhammad mengarahkan untuk Al-Quran ditulis balik. Al-Quran dulu dihafal dalam dada. Tu guru saya Syekh Mustafa rahimahullah ta'ala menghafal Al-Quran tak pakai mushaf, tak pakai
Al-Quran yang kita baca tu dia hafal dari dada gurunya ke dalam dada dia. Dulu-dulu hafal Quran daripada dada ke dada. Maka Al-Quran Rasulullah Sayyidina Muhammad telah ditulis balik. Sebab Sayyidina Abu Bakar bimbang kalau macam ni habis penghafal Al-Quran. Maka disimpanlah Rasulullah Sayyidina Muhammad tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis di atas kayu-kayu, di atas pelepah-pelepah tamar, disimpan. Cukup satu surah dibekas, tak ada bekas. Ikat dengan tali, tak sebelah. Habis satu juzuk, tak sebelah. Sampailah zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Osman mengarahkan untuk diselaraskan Al-Quran ni. Sebab Al-Quran ni yang dihafal di dada para sahabat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi tidak sekata. Tidak sekata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di serata dunia sebab Islam dah berkembang ke seluruh alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Sayyidina Osman mengarahkan untuk ditulis balik Al-Quran mengikut resam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengikut resam Osmani, dia menulis tujuh lembar Al-Quran, dan setiap lembar itu dihantar ke seluruh benua umat Islam ala Sayyidina Muhammad. Maka Al-Quran diselaraskan seperti mana hari ini anak-anak kita hafal Quran ala Sayyidina Muhammad. Seperti anak-anak kita hafal pada hari ini merujuk kepada tulisan rasam Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka alhamdulillah Sayyidina Muhammad hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih pelupur guru-guru untuk mewujudkan tahfiz seluruh negara. Apa tujuannya? Untuk menjaga supaya Al-Quran tidak hilang. Seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, seperti mana dibuat oleh Sayyidina Osman, diulang balik dibuat oleh guru-guru pilihan Tuhan ni, untuk Al-Quran tidak hilang daripada dada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah masyarakat menghayati, masyarakat akan mengucapkan terima kasih tidak terhingga-hingga kepada guru-guru yang buka tahfiz sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka fajazakumullahu khairan katsira anil Islam wal muslimin, kepada madrasah Ibnu Talib yang menjadi sebahagian daripada benteng umat Islam di seluruh negara sallallahu alaihi Muhammad. Dan anak-anak ini bukan setakat kita nak mereka hafal Quran, tapi yang kita banggakan ialah siapa yang hafal Quran dan dia ingat hafalannya sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hafal Quran tak boleh lupa lah. Kalau dah mula hafal Quran tak boleh lupa lah. Apa hukum lupa hafal Quran? Hafal Quran lupa hukumnya dosa besar sallallahu alaihi Muhammad. Maka Quran mesti diingat. Macam mana cara nak ingat Quran? Cara ingat Quran dengan mengulang Al-Quran. Tak ada orang boleh ingat Quran tanpa dia mengulang Quran. Dia hafal, dia kena ulang Quran untuk diingat sallallahu alaihi Muhammad. Sampai bila dia kena mengulang? Sampai dia mati. Dia macam orang kena kesimanan darah tinggi jantung, dia kena makan ubat sampai mati. Maka begitulah orang yang hafal Quran, dia kena mengulang sampai dia mati. Sebab Quran kalau tak mengulang akan hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan macam mana nak bagi Quran dapat diulang sampai mati? Dia kena suka, dia kena minat, dia kena rindu, dan dia kena
mencandui Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ketagih dengan Al-Quran, baru dia boleh ingat Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umpama macam ni. Ni zaman handset. Orang ni dia buka handset, dia scroll, dia buka Facebook, salah sayyidina Muhammad duk kai tu. Salah sayyidina Muhammad. Sagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia letih, dia bola pakai. Tak lagi membalik pula. Tengok pula. Tengok lagi. Lepas tengok Facebook, tengok Instagram pula, salah sayyidina Muhammad. Lepas tu tengok buka. Sehari ambil pula tengok. Quran melibat macam tu. Anak-anak yang hafal Quran, kalau berbuat macam tu, dia akan jadi ahlul Quran. Kalau tak melibat macam tu, boleh hafal Quran lah, tapi tak jadi ahlul Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi kalau dah jadi ahlul Quran, berarti jadi ahlullah. Seperti mana yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi sebut ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Al-Quran ialah orang-orang Allah dan orang-orang pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran yang orang-orang Allah dan orang-orang pilihan Allah. Maklumlah, dalam dadanya ada Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita harap anak-anak ni, mereka bukan sakat jadi penghafal Quran, tapi mereka jadi orang yang ingat Al-Quran, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kemuliaan yang Allah bagi kepada penghafal Al-Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah di akhirat esok mereka akan masuk syurga dengan cara yang begitu dimuliakan Tuhan. Allah kata kepada orang yang hafal Quran, Iqra' warqi, hang baca, hang naik. Maksudnya orang yang hafal Quran, dia akan masuk syurga macam naik lift. Soalan senama. Iqra' warqi, baca dan naik. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Pasal apa Tuhan suruh baca dan pasal apa Tuhan suruh baca dan Tuhan suruh naik? Kerana Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempat tinggal engkau dalam surga ialah di ayat yang terakhir yang kamu baca. Faham tak? Bila baca Quran dan naik, berhenti di mana? Berhenti di terakhir ayat yang kita baca. Di mana tu? Di kemuncak syurga tertinggi dalam syurga, syurga Firdaus, berdamping dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya subhanallah, sebab itu orang yang hafal Quran, mereka jadi orang-orang Allah. Wa khassatu, pilihan Allah. Siapa mana? Apa mana pilihan Allah? Mereka menjadi awliya Allah. Orang hafal Quran akan jadi wali-wali Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tidak ada yang paling mulia melainkan seseorang itu Allah pilih untuk menjadi awliya. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang hafal Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bayangkan, siapa yang akan masuk syurga bersama dengan dia, sudah pasti mak ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perlu saya untuk pengalaman beberapa tahun dulu, 20 tahun dulu, ketika tu anak saya Ustaz Midi, dia baru umur 6 tahun. Tengah naik kereta dengan dia, tiba-tiba dia kata, Walid, Midi nak hafal Quran. Dengar nak hafal Quran. Dia kata apa? Midi nak hafal Quran. Waktu tu tuan, saya tak dapat tahan, saya menangis waktu bawa kereta. Dia bawa ayat mata dia keluar, nak buat macam mana? Sebab wiper dia keluar. Allahu Akbar. Pasal apa saya menangis? Sebab berasa macam sebelah kaki dah duduk dalam syurga. Sebab orang yang hafal Quran, dia dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya 10 orang yang sudah wajib masuk neraka. Tentulah termasuk mak ayah dia. Tu tak hafal Quran lagi,
Jadi beruntunglah masalah Sayyidina Muhammad, pelaburan yang telah dibuat oleh ibu bapa menghantar anak-anak hafal Quran. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi seolah-olah dapat kita kata, kalau nak tengok ibu bapa yang ada tempat dalam surga, nama dah list sebagai penghuni surga, tengoklah anak-anak mereka yang dah jadi hamalatul Quran, anak-anak yang dah menghafal Al-Quran. Sebab itu anak-anak yang dah hafal Quran, mak ayah mai, ustaz-ustaz, raih kamu apa tu? Sebab kita telah bersalam dan menyelami seorang penghuni syurga. Seperti saya tengok mantan mufti Kedah, Datuk Syekh Badruddin, pada waktu saya hadir majlis penyampaian sijil syahadah kepada anak-anak yang telah tamat menghafal Al-Quran Sayyidina Sayyidina Muhammad. Saya hadir dalam majlis itu. Mantan mufti Kedah bila naik seorang pelajar nak ambil sijil, dia peluk dulu pelajar tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia mufti, orang berilmu, ilmuwan Sayyidina Sayyidina Muhammad, peluk pelajar yang telah habis hafal Quran. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab yang dia peluk bukan sembarang orang. Yang dia peluk ialah orang yang dapat menyelamatkan 10 orang ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Allahu Akbar. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Maka saya ucapkan tahniah pada pihak madrasah dan semua mahat-mahat tahfiz di seluruh negara kerana telah melahirkan insan-insan yang menyelamatkan manusia di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Lepas hafal Quran, kamu kena mendalami pula ilmu yang ditinggal oleh Rasulullah, itu untuk menjadi ulama. Ulama di hari depan, kalau kita kata ulama Sayyidina Sayyidina Muhammad, tak bolehlah label-label kami Quran pun tak apa nak hafal. Ulama hari depan Quran kena dalam dadanya 30 juzuk dan kena ada ribuan hadis dalam dada dia, dan menguasai semua permasalahan hukum Islam. Sebab kita duduk di zaman yang akan datang, zaman pengisian Islam. Ni zaman baru nak angkat Islam. Faham tak? Nak bagi Islam menang masalah Sayyidina Muhammad. Bila dia menang esok, tenaga lagi banyak nak guna. Terlebih-lebih lagi tenaga ulama. Sebab Islam ni ibarat macam ni. Seperti masalah Sayyidina Muhammad, kita nak tebang pokok. Nak tebang pokok ni kena ada tenaga. Kena guna banyak tenaga orang untuk tebang sesebuah pohon pokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih khusus umpama nak tebang pokok kelapa Sayyidina Sayyidina Muhammad, tenaga nak guna banyak. Ni sekarang ni kita nak tumbangkan Sayyidina Sayyidina Muhammad, penguasaan jahiliyah. Semua kena bekerja, tahfiz kena buat, pondok kena buat, pendakwah kena ada, duit kena ada, tenaga banyak nak guna Sayyidina Sayyidina Muhammad. Orang meninggal kita nak pakai, orang bisnes kita nak guna duit mereka. Tuan-tuan, Sayyidina Sayyidina Muhammad lepas pokok itu tumbang, habis dah kerja, lagi banyak kerja nak kena buat Sayyidina Sayyidina Muhammad. Siapa nak katam batang kelapa yang dah tumbang, siapa yang nak ambil buah kelapa nak kupas, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sebab semua tu boleh guna. Daun kelapa, siapa yang nak buat penyapu, paling kurang Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sabut kita nak guna, nak bakar, nak halau nyamuk. Faham tak? Mana kerja lepas menang Islam lebih banyak daripada sebelum menangnya Islam. Maka anak-anak ni ialah pengisi zaman Islam menang esok, insya-Allah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Hari ni tak apalah orang tua-tua buat dulu. Esok zaman tu, masa esok Sayyidina Sayyidina Muhammad, inilah akan jadi ulama. Kalau ramai-ramai akan jadi mufti, jadi qadhi, jadi imam, jadi pemimpin, jadi pendakwah, jadi ulama. Sayyidina Sayyidina ni dalam ramai mereka, insya-Allah. Subhanallah. Maka saya titipkan kepada anak-anak berjuang untuk habis hafal Quran.
lepas tu jadi ulama. Jangan lihat lain. Ni kilang untuk melahirkan ulama. Masalah Sayyidina Muhammad. Doktor dah ada kilang dia. Engineer dah ada kilang dia. No? Ulama yang kilang tak banyak. Jadi insya-Allah moga-moga lahir di kalangan kita ialah pejuang-pejuang Islam pada hari depan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Fajazakumullahu khairan katsiran. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ali yang Sayyidina Sayyidina Muhammad yang telah berusaha sampai ke pondok kami di Kuala Nerang. Sayyidina sampai kena pi untuk jemput saya. Sebenarnya kalau tak pi lambat sikit. Jadi bila pi ni jadi hak dijemput tu dia malu Allah. Jadi nak kata tak tu tak boleh kata. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad dengan izin Allah dapat saya sampai ke Melaka ni Sayyidina Muhammad, dan Allah mudahkan gabung di antara Ponggeran Negeri Sembilan dengan Melaka. Walaupun jemputan berbeza-beza, tapi Allah mudahkan dengan kesempatan yang ada malam Ponggeran Negeri Sembilan hari ini dapat datang ke bumi Melaka. Sayyidina Muhammad mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Sayyidina Muhammad, janji Allah buat kita lah janji yang pasti, yang kita yakin kita akan mendapat rahmat dan berkat daripada sisinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur bina wa la tansur alaina. Allahumma kun bina wa la takun alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.